Baik, kita sambung di muka surat 9. Okey. Nombor 1. Tulis kontra positif bagi implikasi berikut. Macam tadilah. Kontra positif adalah songsangan bagi akas. So nak ingat ni akas kontra positif. Kontra positif ni songsangan bagi akas. Okey. Jika garis lurus Y sama dengan AX tambah B adalah selari dengan paksi X, maka P sama dengan kosong. Jadi akas tadi, dia kata apa? Akas terbalikkan kan? Jika ambil yang belakang ni, maka ambil yang depan ni lah. So terbalikkan dulu. Jika P sama dengan kosong, maka garis lurus Y sama dengan AX tambah B adalah selari dengan paksi X. Tulis bulat-bulat. Tulis ikut ayat tu. Jangan tinggal satu perkataan pun. Jadi kontra positif ni awak songsangkan dia. Songsangkan dia tu maksudnya kita letak perkataan bukan, letak perkataan tidak macam tu. Okay? Jadi kat sini jika P sama dengan kosong, jadi kat sini jadilah jika P tidak sama dengan kosong, maka garis lurus Y sama dengan X tambah B adalah tidak selari. Ni tambah perkataan tidaklah, tidak selari dengan paksi X. Okey. Yang B. Bentukkan satu pernyataan dengan menggunakan pengganti semua atau sebilangan berdasarkan objek dan ciri yang diberikan bagi setiap yang berikut. Nyatakan sama ada pernyataan itu adalah pernyataan benar atau pernyataan palsu. Okey, contohlah kat situ objek dia oktagon, ciri dia 8 sisi. Okey, oktagon tu apa? Oktagon kita yang punya 8 sisi lah. Memanglah semualah. Semua oktagon mempunyai 8 sisi. Okey. Jadi bila cikgu letak perkataan semua tu, jadi dia akan jadi pernyataan yang benar. Okey. Yang ni faktor bagi 10, faktor bagi 20. Okey, kalau cikgu guna perkataan semua faktor bagi 10 ialah faktor bagi 20. Benar ke palsu? Jadi aku nak tahulah macam cek faktor. Ni. Faktor bagi 10. Nombor yang kita boleh bagi 10 lah. 1 kali 10, 10. 2 kali 5, 10. Okey. Dah tak ada lah. Cuma ada. Ni jadilah. Faktor bagi 10 adalah 1, 2, 5, 10. Faktor bagi 20. 1 kali 20. 2 kali 10. 3 tak ada kan? 4. Ambil 4. 4 kali 5. 20. Dah habis. So ni adalah faktor bagi 20. Okey. Ayatnya semua faktor bagi 10 ialah faktor bagi 20. Betul tak? Semua faktor bagi 10 ni ada dalam faktor 20. So betul lah, benar lah. So kita kata benar lah. Okey. Kalau awak letak kat sini sebilangan, dia akan jadi palsu lah. Ini ikut suka lah. Kan? Ikut suka lah. Cikgu nak letak semua. Bila letak semua dia jadi benar. Kalau cikgu letak sebilangan, dia akan jadi pernyataan yang palsu. Okey, yang C. Sebuah bekas mengenai beberapa bola kuning, hijau dan biru. Nisbah bilangan bola kuning kepada bola hijau kepada biru ialah 5, 4, 1. Ni nisbah dia. Okey, jika 2 biji bola biru ditambah ke dalam bekas itu, maka 10 biji bola kuning dan 8 biji bola hijau perlu ditambah ke dalam bekas supaya dapat mengekalkan nisbah yang sama. Jika 3 biji bola biru ditambah ke dalam bekas itu, maka 15 biji bola kuning dan 12 biji bola hijau perlu ditambah ke dalam bekas supaya dapat mengekalkan nisbah yang sama. Okey, cikgu suka tulis macam ni lah. Okey, kuning, hijau, biru. Dia kata kuning ada 5, 4, 1 kan. Ni nisbah dia. Dia kata kalau biru ni tambah 2, maksudnya yang kuning kena tambah 10, yang hijau kena tambah 8. Kalau biru ni tambah 3, kuning kena tambah 15, hijau kena tambah 12. Boleh? Okey, soalan dia kata buat satu kesimpulan umum secara induktif bagi jumlah bilangan bola kuning dan hijau yang perlu dimasukkan apabila n biji guli biru dimasukkan ke dalam bekas supaya dapat mengekalkan nisbah yang sama dengan keadaan n lebih besar daripada 0. So, dia kata kalau biru ni n, tak tahu maksudnya. Kita nak buat kesimpulan lah. Okey, awak tengok ni. Soalan ni dia dah bagi awak, dah senang dah. 1, 2, 3 ni. Nombor ni dah berturut. Kan cikgu kata kalau nombor berturut tu letak n. Boleh? N. Okey. Kemudian yang ni. Awak tengok ni. Okey. Awak pasang tak kat sini? Ni 4, 8, 12. Okey. Bila dia tambah 2. 4 kali 2, 8 betul? Kalau ditambah 3, jadi 4 kali 3, 12. Jadi kat sini adalah 4n. Okey.
Dia bergantung pada bilangan bihu yang dimasukkan tu lah. Ni asalnya 5 betul? 5. Jadi kalau dia masukkan 2, ni 5 kali 2 10. 5 kali 3 15. So kat sini 5n. Boleh? So kesimpulan secara induktif bola kuning, bilangan bola kuning adalah 5n. Di mana n kamu start dengan nombor 1 lah. 1 2 3. Ni dia start dengan 1 kan. Jadi 1 2 3 dot 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 3 titik saja. Begitu juga dengan bilangan bola hijau. Bilangan bola hijau kita buat tadi 4n. Ambil je lah. 4n mana n mula dengan 1 2 3. Jelas Okey, soalan seterusnya. Seterusnya, hitung jumlah bilangan bola yang perlu dimasukkan jika 9 biji bola bihu dimasukkan ke dalam bekas itu supaya dapat mengekalkan nisbah yang sama. So kat sini dia masukkan bola bihu tu 9. Jadi n kamu 9 lah. Boleh? 9 biji bola bihu dimasukkan. Jadi n kamu 9. Jadi bilangan kuning tadi 5n tu. 5n. Masukkan dalam n kamu tu 9. Dapatlah bilangan bola kuning 45. Bola hijau pula. Hijau tadi 4n. Jadi 4 kali 9 36. Next. Tentukan sama ada hujan yang berikut adalah kuat atau lemah. Okey. 3 ialah faktor bagi 30. 5 ialah faktor bagi 30. Semua faktor 30 ialah nombor ganjil. Okey. Lemah. Lemah apa? Kuat ke lemah? Okey. Tengok faktor bagi 30. Buat macam tadi lah. Faktor bagi 30. 1 kali 30. Kemudian 2. 2 kali 15. 3 kali 10. 4 tak ada kan? Jadi 5. 5 kali 6. Ni. Adakah semuanya nombor ganjil? Faktor bagi 30 ni. Adakah semua ganjil? Tak kan? Ada nombor 2. Ada nombor 10. Ni nombor genap. So, penyataan ni salah lah sini. Semua. Tak boleh semua. So, kita kata lemah lah. Lemah sebab bukan semua faktor 30 ialah nombor ganjil. Lemah lah. Okey, hujan ni lemah. Dari segi kesimpulan dia. Okey, tulis 2 implikasi berdasarkan pernyataan berikut. Ni senang saja je lah. 2 implikasi. Ni macam soalan bonus je bagi kamu. Senang dia dapat 2 markah. Jika dan hanya jika ni. Awak bulatkan jika dan hanya jika. So ayat kamu jika yang depan, maka yang belakang. Okey, implikasi kedua, jika yang belakang maka yang depan. Macam ni. Jika sin theta sama dengan 1, maka theta sama dengan 90 darjah. Yang implikasi kedua, jika theta sama dengan 90 darjah, maka sin theta sama dengan 1. Senang saja soalan ni. Macam saja je nak bagi kamu. Okey, C. Lengkapkan kesimpulan dan hujah yang berikut. Jika n sama dengan 3, maka 12 bagi n sama dengan 4. Okey. 12 bahagi n tak sama dengan 4. Okey, bila soalan macam ni, okay, awak potong apa yang sama tu lah. Itulah yang ni. Ayat yang permis kedua ni, dia sama dengan yang sini, betul? Kita tak nak yang ni lah, kita ambil yang depan. Tapi kat sini ada perkataan tidak. Okey. Jadi kita ambil yang depan ni, jadi dapatlah n tidak sama dengan 3. Boleh? Okey. Yang D. Buat kesimpulan secara deduktif bagi setiap kes yang berikut. Okey, laju bersamaan jarak dibahagi dengan masa. Kereta api bergerak 100. Kereta api bergerak 160 km dalam 2 jam. So kita kata laju kereta api ialah 80 km per jam. Okey, mana kita dapat? Ni 160 bahagilah dengan 2 lah. Sebab dia kata laju tu jarak bahagi masa. 1 markah. Next. Semua sisi 4 mempunyai hasil tambah sudut pendalaman 360 darjah. ABCD ialah sebuah sisi 4. Okey, super juga apa yang sama kat situ? Antara permis 1 dengan permis 2 tu. Okey, yang sama adalah sisi 4-nya. Sisi 4 ni sama, buang, tak nak. Okey. So kat sini tinggallah ABCD. Sini dah tinggallah hasil tambah sudut pendalaman. Boleh? So kita kata ABCD mempunyai hasil tambah sudut pendalaman 360 darjah. 1 markah. Yang kedua, isi padu bagi sebuah kubus dengan panjang tepi XCM ialah X kuasa
X kuasa 3 cm padu. Panjang tepi kubus ialah 6 cm. Okay, awak tengok apa yang sama? Yang sama ni lah panjang tepi kubus ni. Ni. Panjang tepi kubus ni. Ni. Okay. Okay. So, kita kata isi padu. So, ambil yang depan lah. Isi padu kubus P. Ni. Yang tadi cerita pasal panjang kan. Yang ni kubus P. Isi padu kubus P. Dahakkan sajalah 6 kali 6 kali 6. Ni ikut formula. Dapatlah 216 cm padu. Okay. Next. Nombor 3. Tulis songsangan bagi implikasi berikut dan tentukan nilai kebenarannya. Okey. Songsangan. Songsangan tu awak letak je perkataan bukan, letak perkataan tidak. Tu songsangan. Okey. Jika 5 ialah faktor bagi 8, maka 8 boleh dibahagi tepat dengan 5. Okey. Ni letaklah songsangan dia apa? Jika 5 bukan faktor bagi 8, maka 8 tidak boleh dibahagi tepat dengan 5. So, tambah je perkataan bukan dengan perkataan tidak. 2 markah. Okay, next B. Gabungkan dua pernyataan berikut supaya menjadi satu pernyataan benar. Okay. Gabungkan. Okay. Perkataan pertama. Negatif 5 kuasa 3 sama dengan 125. Negatif 6 kuasa 2 sama dengan 36. Gabungkan. So, awak gabung je lah tu. Okay. Okay, yang C. Lengkapkan setiap pernyataan berikut dengan kuanti semua atau sebilangan supaya menjadi suatu pernyataan benar. Okay. Kuasa 2 bagi nombor negatif adalah positif. So, sini semualah. Memang semua nombor negatif kita kuasa 2 kan akan jadi positif. Jadi semua. Okay, nombor perdana adalah nombor ganjil. Okay, itu adalah sebilangan sahajalah. Sebab ada nombor 2. Nombor 2 tu adalah nombor perdana dan dia nombor genap. So, kita kata sebilangan. Okay, next. Pecahan tak wajar adalah lebih besar daripada 1. So, sebilangan sajalah. Ada yang lebih kecil daripada 1. Ada yang lebih besar daripada 1. Okay. Okay, yang D. Dia beri bahawa jumlah sudut pedalaman sebuah poligon dengan n sisi ialah n tolak 2 kali 180 darjah. Beri satu kesimpulan secara deduksi tentang jumlah sudut pedalaman sebuah heptagon. Jadi aku dah tahulah heptagon tu berapa. Heptagon tu 7 sisi. 7 sisi, so masukkan je lah. 7 tolak 2 kali dengan 180 darjah. Dapatlah sini 5. 5 kali 180 darjah dapatlah 900 darjah. Okay.